Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih junjung adat budaya, gambir pinang semua diikat. Salam kolopem di ruang maya, warisan Nusa bersama martabat. Aksara disusun menjadi madah, bicara dilontar, penuh hemah. Kampus KBM, ilmu diimarah, dikongsi bersama, minda bercambah. Selamat menyertai kolokium pemantapan bahasa Melayu dan pertandingan inovasi Kolopem 2022 anjuran IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Tun Hussein On dan IPG Kampus Gaya. Kolokium ini berlangsung selama 2 hari iaitu bermula 20 Julai hingga 21 Julai 2022 secara dalam talian. Tema bagi Kolopem 2022 pemantapan penyelidikan bahasa Melayu dan inovasi peneraju kecemerlangan pendidikan. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Kolopem 2022. Sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua, sebanyak 7 kajian ilmiah yang akan dibentangkan menerusi saluran bilik 2 ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah ditetapkan. Sesi pembentangan akan dimulakan, peringatan kepada hadirin sekalian untuk memastikan mikrofon ditutup semasa video pembentangan dimainkan. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan pembentang pertama iaitu Dr. Chong Shou Mei dengan tajuk Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penggunaan bahasa oleh pelajar sino-natif untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penggunaan bahasa oleh pelajar sino-native. Menurut Holmes, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih sesuatu bahasa ataupun kod tertentu berbanding dengan bahasa lain mungkin disebabkan bahasa tersebut mudah memudahkan penutur untuk membincang topik yang sedang diperkatakan dan berkaitan dengan lokasi penuturan berlaku. Faktor-faktor yang lain termasuklah jarak sosial antara interkulator, perhubungan status di antara interkulator, formaliti ataupun ciri-ciri latar ataupun sasaran, ataupun fungsi interaksi juga mempengaruhi pemilihan bahasa dalam komuniti penuturan. Pelajar sino-native boleh dikatakan sebagai multilingual. Oleh yang demikian, pemilihan dan penggunaan bahasa oleh pelajar sino-native ini semasa melakukan komunikasi bercakap adalah satu persoalan yang sangat menarik. Memandangkan interaksi sosial ini sudah tentu mewujudkan kepelbagaian pola pemilihan bahasa. Beberapa kajian lepas telah dilakukan oleh beberapa orang pekaji termasuk Saidia Ma'arif, Muhammad Azlan Mis dan sebagainya. Kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan di kertas ini ialah teori domains. Konsep utama yang digunakan ialah domain yang bertujuan untuk mengaitkan pemilihan bahasa yang spesifik kepada sfera dan institusi aktiviti yang am dalam sesebuah masyarakat atau antara masyarakat yang berbeza. Secara khususnya, domain bermaksud rumpun situasi sosial yang secara tipikal dikawal oleh satu set rumus perilaku yang lazim atau sebaliknya. Hubungan antara kedua-dua unsur dapat dilihat dalam definisi domain yang dikemukakan oleh Fishman pada 1972. Metodologi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana temu bual akan dilakukan, temu bual yang bersifat separa dan melibatkan 30 informal. Sementara itu, untuk analisis data, analisis kandungan akan digunakan dan analisis mengikut domain dan juga soalan-soalan terbuka akan dianalisis.
Terdapat beberapa faktor pemilihan dan penggunaan bahasa pelajar sino-native. Antaranya ialah faktor keturunan. Faktor keturunan ini mempengaruhi penguasaan bahasa seseorang kerana orang tua mereka sama ada ibu bapa ataupun datuk nenek mereka, okey, mereka akan belajar berikut ibu bapa ataupun datuk nenek. Dan mereka cenderung untuk mengikut bahasa ibunda ibu bapanya. Okey. Jadi daripada kajian ini membuktikan bahawa pengaruh kaum Cina yang lebih domin sama ada pihak bapa maupun pihak ibu. Pemilihan bahasa sebagai bahasa perhubungan yang utama juga dipengaruhi oleh faktor asal-usul dan keturunan responden sino-native. Okay. Responden sino-native ini merupakan hasil perkahwinan keturunan Cina dengan kaum lain. Jadi responden masih menggunakan bahasa Cina dalam situasi tertentu. Okay. Faktor yang seterusnya ialah pilihan bahasa yang praktikal. Bahasa yang praktikal di sini termasuklah penggunaan dialek Melayu Sabah. Penggunaan dialek Melayu Sabah telah menjadi satu kebiasaan kepada pelajar sino-native dan tidak memberi masalah kepada mereka untuk berkomunikasi menggunakan dialek Melayu Sabah. Dalam proses komunikasi, tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan sesuatu maklumat tersebut dengan berkesan dan dapat difahami oleh pendengar. Oleh yang demikian, apabila berlangsung sesuatu komunikasi, mereka akan memilih bahasa yang sering digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan berkesan dan difahami bersama, iaitu dialek Melayu Sabah. Sementara itu, faktor yang seterusnya ialah faktor persekitaran. Okay. Faktor persekitaran sosial boleh mempengaruhi dan menjadi sumber pembelajaran kepada proses pembentukan tingkah laku seseorang melalui berbagai corak pembelajaran sosial seperti pemodelan, maklum balas, dorongan dan halangan. Faktor persekitaran ini juga termasuk elemen-elemen seperti pengaruh keluarga dan ibu bapa. Dalam konteks ini, pelajar sino-native dapat mempamerkan kefasihan yang sama seperti penutur dialek Melayu Sabah yang lain. Ciri-ciri penutur ini dikuasai oleh mereka sejak kecil lagi melalui sosialisasi mereka dengan keluarga dan masyarakat tempatan. Himpunan ciri fonetik ini bukan sahaja disosialisasikan kepada pelajar oleh keluarga mereka, tetapi juga oleh orang-orang persekitaran mereka seperti jiran dan kawan di sekolah. Penguasaan secara tidak formal terhadap ciri-ciri suara ini telah mewujudkan kefasihan mereka seperti penutur-penutur dialek Melayu Sabah yang lain. Faktor yang seterusnya ialah faktor umur. Faktor umur juga mempengaruhi pilihan bahasa dalam kalangan responden ataupun informal. Informal memaklumkan bahawa mereka menggunakan dialek Melayu Sabah dengan orang yang sebaya dengan mereka. Mereka akan menggunakan dialek Melayu Sabah dengan orang yang setara dengan mereka. Okay? Seperti mana yang terdapat dalam bukti dapatan temu buah. Okay. Sementara itu, informal memilih atau menggunakan dialek Melayu Sabah yang sebaya dengan mereka. Sementara itu, untuk bahasa Melayu standard pula, mereka akan bercakap dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Okay. Faktor yang seterusnya ialah situasi formal dan tidak formal. Okay. Didapati bahawa di situasi yang lebih formal, bahasa Melayu standard akan digunakan. Sementara itu, di situasi yang tidak formal seperti di pasar maupun di kedai makan, okay,
dialek Melayu Sabah akan digunakan. Okey. Faktor yang seterusnya ialah faktor komunikasi. Okey. Hasil termuat daripada majoriti informal bersetuju bahawa faktor komunikasi merupakan satu faktor yang sangat mempengaruhi informal mereka dalam membuat keputusan untuk memilih dan menggunakan bahasa tertentu untuk memudahkan komunikasi antara komunikasi mereka untuk tujuan sosial. Okey. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor persekitaran, faktor pemilihan bahasa yang praktikal dan faktor keturunan sangat mempengaruhi pemilihan dan penggunaan bahasa pelajar sino-native. Sekian, terima kasih. Selesai sudah pembentangan, beralih ke sesi soal jawab untuk tempoh 5 minit. Dipersilakan para penonton sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada pembentang. Sekiranya tiada soalan, kita akan teruskan untuk pembentangan yang kedua. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Chong Shou Mei atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi pembentangan diteruskan dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian yang kedua. Dipersilakan Fendi Yip Junyan dengan tajuk Aplikasi Pelantara Google Classroom sebagai medium pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian untuk subjek Bahasa Melayu. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam kolokium pemantapan Bahasa Melayu dan pertandingan Inovasi Kolopem 2022. Kami dari Wakil Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya, Kota Kinabalu akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu KI38 Aplikasi Pelantar Google Classroom sebagai medium pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian untuk subjek Bahasa Melayu. Berikut merupakan senarai nama pengkaji iaitu Fendi Yip Junyan, iaitu saya sendiri, Michael Angelo Benjoron, Liao Sing In, Rico Terison Radius alias Dius, dan Sandra Lisa Gordon iaitu ketua kami. Berikut merupakan kandungan bagi pembentangan kami yaitu pengenalan, objektif kajian, metodologi, dapatan kajian dan perbincangan, kesimpulan dan rujukan. Sebagai wakil kumpulan, saya akan membentangkan kajian kami bermula daripada pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Google Classroom sebagai medium pengajaran dan pembelajaran secara maya demi kelangsungan penyampaian ilmu semasa pandemik COVID-19. Kajian kami memfokuskan penggunaan GC untuk subjek Bahasa Melayu pada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat Institut Pendidikan Guru (IPG). Berikut merupakan objektif kajian yang telah kami tetapkan. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti kelebihan Google Classroom sebagai medium pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian yang berkesan. Manakala objektif yang kedua ialah menganalisis impak-impak penggunaan Google Classroom dalam kalangan pelajar bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bahagian metodologi, yaitu cara kami mendapatkan maklumat untuk mencapai objektif kajian kami. Dan kaedah yang kami gunakan ialah kaedah temu bual, yaitu kami menemu bual 15 orang peserta kajian berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yaitu penelitian kami dilakukan secara kualitatif ke atas peserta kajian melalui temu bual. Hal ini kerana objektif kajian kami adalah bersifat kualitatif, yaitu tidak dapat diukur. Contohnya kelebihan dan juga impak penggunaan Google Classroom kepada pelajar. Sasaran peserta kajian kami ada 3 golongan, yaitu pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, dan juga pelajar Institut Pendidikan Guru. Pemerolehan data kajian yaitu dapatan temu bual kami dianalisis untuk mengelakkan berlakunya pertindanan maklumat.
Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan, kajian, dan perbincangan. Dapatan kami semasa melakukan kajian ini, kami dapat mencapai objektif yang pertama, yaitu kami mengenal pasti kelebihan Google Classroom sebagai medium pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut merupakan kelebihan Google Classroom kepada pelajar. Yang pertama, bahan-bahan pembelajaran mudah dirujuk. Hal ini karena bahan-bahan seperti link YouTube, nota slide, dan juga soalan-soalan dalam bentuk Microsoft Word telah disusun dengan kemas dalam file GC pada bahagian classwork. Nah, hal ini memudahkan murid untuk merujuk dan mengelakkan murid daripada membuang banyak masa untuk merujuk bahan pembelajaran. Dan kelebihan Google Classroom yang kedua ialah Google Classroom merupakan platform pembelajaran interaktif yang menarik minat pelajar. Contohnya, bahan pembelajaran mengambil kira gaya pembelajaran murid, sama ada gaya pembelajaran kinestetik, auditory, dan juga visual, di mana murid dapat belajar melalui melihat dan mendengar link YouTube, dan hal ini dapat memudahkan murid untuk mengingat dan memahami suatu konsep pembelajaran. Google Classroom juga mempunyai kelebihan yang seterusnya, yaitu menjimatkan kertas, masa, dan tenaga semasa proses pengantaran tugasan. Hal ini karena tugasan dapat diantar dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk elektronik dan bukannya dalam bentuk bercetak. Hal ini sememangnya dapat menjimatkan kertas karena guru tidak memerlukan murid untuk mengantar bahan bercetak untuk mengantar tugasan. Dan kelebihan Google Classroom yang keempat, Google Classroom menyediakan akses kepada berbagai platform digital yang lain. Sebagai contohnya link YouTube, Google Drive, Google Form, Google Slide, dan juga Google Meet yang tersedia di bahagian stream dalam Google Classroom. Hal ini dapat menarik minat murid dan murid juga dapat memperkembangkan kemahiran ICT mereka. Dan kelebihan Google Classroom yang terakhir ialah mood pembelajaran yang lebih fleksibel sewaktu pembelajaran pada pandemik COVID-19, di mana Google Classroom ini dia mempunyai 3 ciri, yaitu anytime, anywhere, dan accessible, di mana murid dan guru dapat mengakses Google Classroom pada bila-bila dan di mana sahaja, asalkan mempunyai capaian internet yang stabil. Sebagai contohnya, dalam platform Google Meet yang terdapat dalam pelantar Google Classroom, murid dan guru dapat berhubung dan berinteraksi secara langsung, dan ini memudahkan murid untuk bersoal jawab dengan guru dan mendapat maklum balas daripada guru secara terus. Di samping itu, dapatan kajian dan perbincangan kami sebagai pengkaji, kami juga dapat berjaya mencapai objektif kedua, yaitu kami dapat menganalisis impak penggunaan Google Classroom dalam kalangan pelajar bahasa Melayu. Berikut merupakan kesan penggunaan Google Classroom kepada murid. Kesan yang pertama ialah murid dapat mengukuhkan kreativiti dan kemahiran ICT pelajar untuk subjek bahasa Melayu. Contohnya, murid berpeluang mengaplikasikan kemahiran ICT mereka dalam menggunakan Google Slide, yaitu murid dapat menyiapkan tugasan pembentangan mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di internet seperti gambar raja, stiker, dan ini membolehkan murid untuk mengukuhkan lagi kemahiran ICT mereka dalam pembentangan untuk menghasilkan bahan pembentangan yang menarik. Selain itu juga murid dapat membangunkan kemahiran belajar secara kindiri. Hal ini karena Google Classroom mempunyai fitur deadline yang untuk memupuk sikap bertanggung jawab dalam diri murid agar murid dapat menghasilkan tugasan, menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Apabila murid menggunakan aplikasi Google Classroom, murid dapat membaca bahan-bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru. Apabila murid membuat bacaan lanjutan selain buku teks, murid dapat menghasilkan tugasan yang asli, hasil daripada pemahaman murid. Di sini guru dapat melihat kedalaman pemahaman murid terhadap topik yang dipelajari. Seterusnya, kesan penggunaan Google Classroom kepada pelajar yang ketiga adalah gaya pembelajaran murid adalah lebih berfokus. Hal ini karena bahan pembelajaran bersifat interaktif, karena bahan tersebut
mengutamakan gaya pembelajaran murid. Sebagai contoh, video daripada YouTube dapat merangsang deria penglihatan dan deria pendengaran murid agar murid lebih memahami dan lebih mengingati apa yang dipelajari. Seterusnya, pelaksanaan tugasan dalam Google Classroom menjadi kurang rumit karena murid memahami konsep, dan seterusnya Google Classroom dia mempunyai platform seperti Google Form yang mudah untuk murid menjawab soalan dengan hanya menaip jawapan dan hantar. Kesan penggunaan Google Classroom yang keempat kepada murid ialah Google Classroom dapat menarik minat murid untuk mempelajari subjek bahasa Melayu. Sebagai contohnya, bahan pembelajaran yang pelbagai mudah disediakan dalam Google Classroom. Contohnya, penggunaan bahan bantu mengajar seperti lagu Sayang Kinabalu dapat membantu murid untuk mengasah kemahiran aspek seni bahasa, di mana murid dapat mendengar lagu Sayang Kinabalu, menyanyi, dan pada masa yang sama, murid dapat membentuk kemahiran bertutur dan sebutan kata yang betul. Kesimpulannya, pengenalan Google Classroom dalam sistem pendidikan telah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP, khasnya dalam subjek bahasa Melayu. Pengkaji berharap agar kajian pada kali ini boleh menyumbang kepada lebih banyak kajian untuk aplikasi teknologi dalam pendidikan pada masa akan datang. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan untuk kajian ilmiah kami. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Sekiranya tiada soalan, kita akan teruskan untuk pembentangan yang seterusnya. Terima kasih saudara Fendi Yip Junyan atas maklum balas dan pembentangan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang ketiga iaitu Norsinah binti Haji Ombi dengan tajuk Pelaksanaan Gamifikasi Kasihu untuk Penguasaan Kemahiran Kata Sendi Nama dan Kata Hubung dalam Bahasa Melayu untuk membuat pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya Norsinah binti Haji Ombi, merupakan guru akademik bahasa Melayu tingkatan 6 di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah, bersama dengan Cikgu Mazlan bin Saad, Cikgu Aisyah Saugan dan Cikgu Rashidah Razia Sadi untuk tajuk Pelaksanaan Gamifikasi Kasihu untuk Penguasaan Kemahiran Kata Sendi Nama dan Kata Hubung dalam Bahasa Melayu. Bertemakan kreativiti dan inovasi dalam pendidikan bahasa Melayu. Seterusnya, pengenalan. Dalam bahagian pengenalan ini, kertas bahasa Melayu 910-2 ini berfokuskan tata bahasa, iaitu tajuk bidang morfologi dan sintaksis. Seterusnya, tajuk kata tugas dalam bidang morfologi, manakala dalam bidang sintaksis, pelajar akan belajar bentuk ayat, ayat tunggal menggunakan kata sendi nama, ayat majmuk menggunakan kata hubung. Berikut ialah isu kajian. Setelah pelaksanaan PDP di dalam kelas, guru mendapati, pengkajilah mendapati bahawa pelajar ini tidak menguasai tajuk kata tugas, iaitu kata sendi nama dan kata hubung. Pelajar juga keliru fungsi kata sendi nama dan kata hubung, khususnya perkataan yang sama, dan seterusnya guru hanya menggunakan slide PowerPoint untuk mengajar. Jadi inilah yang memberikan dorongan kepada kami untuk menghasilkan satu projek inovasi ini. Baiklah,
Pernyataan masalah berdasarkan kajian lepas ini sebenarnya disokong kajian lepas, iaitu kekeliruan dalam tata bahasa ini disokong melalui kajian Zaliza Muhammad Nasir 2017 relevan, iaitu kurang pengetahuan tentang sistem sebuah bahasa. Selain keliru terhadap penggunaan unsur-unsur bahasa dalam konteks tertentu menjadi penyumbang utama yang mendorong fenomena kesalahan bahasa. Oleh itu, penulisan ilmiah ini telah berfokuskan kepada dua objektif kajian, iaitu untuk membangunkan gamifikasi kasehu bagi tajuk kata sendi, nama dan kata hubung dalam bahasa Melayu. B. Untuk mengkaji kebolehgunaan instrumen gamifikasi kasehu bagi tajuk kata sendi, nama dan kata hubung dalam bahasa Melayu. Seterusnya, dalam penghasilan inovasi ini, model yang digunakan ialah model AD, iaitu model AD ini dengan membuat pengkaji menganalisis dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar. Jadi analisis ialah dalam model ADA ialah analisis. Dengan cara apa? Dengan mengadakan ujian diagnostik kepada pelajar ini selepas aktiviti PDP, tajuk, kata sendi dan kata nama, kata sendi dan kata hubung. Seterusnya analisis VAK, yaitu kaedah pembelajaran yang disukai oleh pelajar. Jadi analisis VAK ini mengandungi bilangan item 13 soalan dan sampel kajian 29 sahaja. Kebolehpercayaan instrumen kajian ini dengan mengambil kira nilai kali alpha convex, yaitu berada pada nilai terbaik 0.868. Seterusnya, dalam fasa kedua, iaitu fasa desain. Dalam fasa desain ini penting kerana ahli kumpulan, pengkaji telah berkumpul, berbincang, bersepakat untuk memilih dan akhirnya memilih mengaplikasikan teori kognitif dan teori behaviorisme. Seterusnya, mereka bentuk inovasi gamifikasi non-digital sahaja dengan mengambil item mentol. Ini mentol. Kemudian adanya akronim. Jadi inovasi ini diberi nama, iaitu kasehu, iaitu akronim K kata sesendi dan H hu ialah hubung. Nah, sebab itu dinamakan sebagai gamifikasi kasehu. Seterusnya, bagi metodologi kajian, kaedah digunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan program SPSS bagi analisis data. Seterusnya, menggunakan kaedah reka bentuk dan pembangunan DDR. DDR ni apa? Iaitu kaedah untuk menetapkan prosedur. Apakah prosedur, teknik dan alat baru yang digunakan berdasarkan analisis keperluan khusus tadi, iaitu VAK, kepada pelajar. Seterusnya, dalam fasa pembangunan, iaitu fasa ketiga dalam model ADI ini, ada dua peringkat aktiviti dijalankan. Yang dijalankan iaitu membangunkan prototipe papan permainan kasehu. Nah, inilah hasilnya. Papan ini. Iaitu papan ini ataupun sebenarnya daripada plastik banner. Kenapa plastik banner? Dia tahan lama. Tahan lama, kemudian apabila dicetak, visual yang dihasilkan itu menarik terus mata pelajar itu. Tertangkap melihat visual yang dihasilkan daripada plastik banner itu. Ini itu prototipe papan permainan kasehu. Jadi di sini untuk permainan gamifikasi kasehu ini memerlukan peralatan permainan kasehu, iaitu dadu, kertas 4 A4 untuk tujuan cetakan QR code. Pelajar boleh imbas nota berdasarkan QR code. Kotak pula ialah kotak bagi soalan pusingan 1, 2, 3 dan kotak misteri. Lencana emoji mewakili pelajar ini dalam gamifikasi sebab ikut kumpulan. Seterusnya, mentol kalau kita lihat di sana berwarna sebab ada 3 lapisan warna. Soalan aras rendah warna hijau, soalan aras sederhana warna kuning dan soalan aras tinggi itu berwarna merah. Seterusnya, bagi objektif kajian, kalau kita lihat di sini objektif kajian sudah pun tercapai, yaitu untuk membangunkan gamifikasi kasehu bagi tajuk kata sendi dan kata hubung dalam bahasa Melayu. Jadi inilah antara
Kos keseluruhan bagi membangunkan gamifikasi Kasuhu ini hanya bernilai hanyalah jumlah perbelanjaannya RM61. Plastik banner itu harganya RM45 karena perlu dicetak. Kod dalam kotak misteri ini adalah elemen kejutan, manakala nombor dadu 1, 2, 3, 4, 5 ini mewakili soalan kuis dalam gamifikasi Kasuhu. Seterusnya fase implementasi. Dalam fase implementasi, tata cara permainan ini telah dikongsikan oleh guru dalam kumpulan Telegram Wiki24. Kemudian disampaikan oleh guru secara bersua muka sekali lagi, dan akhirnya dalam pusingan semasa gamifikasi dilaksanakan, pusingan 1, 2, pelajar perlu membaling dadu. Jika balingan dadu nomor 6, pelajar akan mendapat kad dari kotak misteri, dan inilah ada elemen kejutan. Kenapa? Dalam kad misteri itu adanya seperti tahniah, mendapat hadiah, ataupun boleh menggunakan talian hayat, atau ada dendaan. Jadi semua unsur gembira, emosi bercampur baur dalam ini. Inilah yang menunjukkan bahwa gamifikasi Kasuhu ini mendapat perhatian pelajar. Setelah hampir 2 tahun melaksanakan PDPR. Sekarang ini boleh sudah bersua muka. Fase implementasi elemen 421 yaitu ahli kumpulan berkolaborasi, berkomunikasi, menggunakan pemikiran kritis. Seterusnya kemahiran insannya semasa menjawab soalan. Ahli kumpulan yang marah ke pusingan akhir, pusingan 3 akan menjawab soalan tanpa bantuan ahli lain. Maknanya ada aras kesukaran ditambah, kecuali jika mendapat balingan dadu nomor 6, elemen kejutan, barulah boleh mendapatkan bantuan lain. Ataupun imbas nota yang ada dalam sana itu, dalam papan plastik tadi itulah. Jadi kumpulan juara dan juara menerima ganjaran, termasuklah yang tidak menjadi juara pun mendapat ganjaran melalui elemen kejutan. Fase penilaian. Dalam fase penilaian kebergunaan use produk inovasi sebagai dapatan kajian ini, fase penilaian formatif sahaja, yaitu melalui kesahan kandungan bagi peringkat analisis, peringkat bentuk, pembangunan, dan pelaksanaan. Jadi dalam analisis ini kita dapati bahawa peratus kesepakatan 4 pakar penilai ini bagi analisis kebolehgunaan ini, 4 variabel menunjukkan peratus tinggi. Kebergunaan 91.25%, kemudah gunaan 93.88%, kemudah pelajaran 90%, kepuasan 95.83%, dan analisis kebolehpercayaan item soalan analisis kebolehgunaan use gamifikasi Kasuhu pelajar telah menunjukkan nilai keseluruhan alpha konbaknya ialah 0.906, masih berada pada tahap yang baik. Jadi ini sudah memenuhi untuk objektif kedua dalam penulisan ilmiah ini. Untuk penyebarluasan dan komersial, perkongsian amalan terbaik dalam unit Bahasa Melayu dilaksanakan. Seterusnya perkongsian dalam kolokium peringkat kolej, pertandingan kolokium pemantapan Bahasa Melayu, kolom BM, dan pertandingan inovasi peringkat kebangsaan. Seterusnya guru sendiri, saya sendiri mempunyai saluran YouTube, PDP, bolehlah dimuat naik ini supaya audiens di luar sana, netizen di luar sana dapat mengetahui apakah inovasi yang telah dihasilkan oleh guru kolej tingkatan 6 Kinabalu. Jadi sebagai rumusan kajian, gamifikasi mampu memberikan motivasi kepada pelajar setelah hampir 2 tahun melalui PDPR dari rumahan. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah pembentangan ketiga, kita telah mendengar satu perkongsian yang menarik dan sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Puan-puan boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, nampaknya tiada soalan yang ingin diajukan. Kita akan teruskan untuk pembentangan yang seterusnya.
Terima kasih Nursinah binti Haji Ombi atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya, sesi pembentangan diteruskan dengan pembentangan kertas kajian yang keempat. Dipersilakan Alvira Alexandra dengan tajuk kajian ilmiah beliau ialah Manfaat Jaringan Teknologi Digital bagi e-Praktikum Fasa 1 dalam era pandemik COVID-19. Dipersilakan. Salam sejahtera dan salam transformasi pendidikan saya ucapkan kepada barisan panel penilai dan kepada semua yang menonton dan menyertai kolokium pemantapan Bahasa Melayu dan pertandingan inovasi tahun 2022. Saya Elvira Alexandra bersama Dr. Rozita binti Buyoh, Khadijah Adnan, Nur Akilah Husna dan Fizatul Azwani akan membentangkan kajian ilmiah yang bertajuk Manfaat Jaringan Teknologi Digital bagi praktikum fasa 1 dalam era pandemik COVID-19. Baiklah, kita masuk kepada bahagian pendahuluan. Pada 28 Jun sehingga 1 Oktober tahun 2021, pelajar IPG ini telah menjalani praktikum fasa 1 dalam keadaan dunia yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Oleh itu, praktikum telah dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti manfaat jaringan teknologi digital bagi e-praktikum fasa 1 dalam era pandemik COVID-19. Berikutnya, kita beralih kepada kajian literatur. Beberapa kajian lepas telah diteliti untuk meninjau cabaran utama yang dihadapi semasa menjalani e-praktikum dalam pandemik COVID-19. Cabaran utama yang dihadapi oleh guru pelatih adalah melibatkan kemahiran penggunaan teknologi digital yang masih perlu ditingkatkan. Perkara ini disokong oleh Losis Golyong pada tahun 2020 yang menyatakan bahawa 29% guru masih kurang mahir melaksanakan pembelajaran dalam talian. Berdasarkan sorotan kajian terhadap beberapa pengkaji seperti Juma Amit, Nurehan, Mahaliza dan Aklasmia, kesemuanya telah membahaskan signifikan dan cabaran PDP dalam talian semasa PKP. Sudah tentu praktikum secara dalam talian ini amat mencabar bagi guru praktikum untuk memupuk hubungan antara guru dan murid serta membina hubungan sosial dengan warga sekolah. Oleh itu, guru praktikum hendaklah menggunakan setiap ruang dan peluang bagi memastikan hubungan positif dapat terjalin agar pembelajaran efektif dan bermakna berlaku kepada murid. Seterusnya, metodologi. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti manfaat jaringan teknologi digital bagi e-praktikum fasa 1 dalam era pandemik COVID-19. Kajian ini dilaksanakan melalui kajian tinjauan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini melibatkan 2 buah sekolah rendah di Sabah iaitu DSK Tampasak Kinarut dan DSK Inobong Putaton Pinampang. Dan kajian ini hanya melibatkan 3 daripada 6 orang guru yang mengambil program PISMP Bahasa Melayu di IPG Kampus Gaya. Peserta kajian yang terlibat dalam kajian ini ialah murid 3 Bestari seramai 34 orang dari SK Tampasak, murid kelas 5 Cekal seramai 32 orang dari SK Tampasak dan murid kelas tahun 1 seramai 29 orang dari SK Inobong Putaton. Data kajian yang dikutip melibatkan maklumat penggunaan gadget dan aplikasi oleh guru praktikum semasa pelaksanaan e-praktikum fasa 1. Seterusnya kita masuk kepada bahagian dapatan kajian dan perbincangan. Pertama sekali kita melihat kepada demografi ringkas sekolah dan murid yang diajar. E-praktikum fasa 1 pada tahun 2021 telah dijalankan selama 3 bulan bermula pada 28 Jun sehingga 1 Oktober tahun 2021. 2 daripada 3 orang guru praktikum telah menjalani e-praktikum di Sekolah Kebangsaan Tampasak Kinarut Papar Sabah. Kedua-duanya berada di negeri masing-masing di Semenanjung Malaysia disebabkan pada tempoh tersebut masih dalam kawalan PKP. Manakala seorang lagi guru praktikum yang termasuk dalam kajian ini menjalani e-praktikum di Sekolah Kebangsaan Putaton Inobong Pinampang dan kedua-dua sekolah tersebut termasuk dalam kategori sekolah luar bandar. Dan Sekolah Kebangsaan Tampasak Kinarut ini mempunyai seramai 447 orang murid, 30 orang guru dan 4 orang staf yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan kelas dalam sekolah tersebut terdiri daripada prasekolah dan tahun 1 sehingga tahun 6 dan dinamakan kelas amanah, bestari dan cekal. Bagi Sekolah Kebangsaan Putaton Inobong Pinampang Sabah pula terdiri daripada 179 jumlah murid, 13 orang guru dan 3 anggota pelaksana sekolah. Sekolah tersebut terdiri daripada murid prasekolah dan murid tahun 1 sehingga tahun 6. Demografi murid ditunjukkan dalam graf yang berikut.
seperti yang kita dapat lihat pada Raja 1 menunjukkan bilangan murid mengikut kelas di Sekolah Kebangsaan Tempasar Kinarut Papar. Dalam Raja tersebut menunjukkan terdapat 3 kelas, iaitu palang yang berwarna hijau menunjukkan kelas amanah, palang yang berwarna biru pula menunjukkan kelas bestari, dan palang yang berwarna kuning pula menunjukkan kelas cekal. Dan keseluruhan bagi jumlah murid dalam Sekolah Kebangsaan Tempasar Kinarut Papar ini ialah 447 orang murid. Dalam Raja 2 pula menunjukkan bilangan murid mengikut kelas di Sekolah Kebangsaan Putaton Inobong Pinampang. Seperti yang kita dapat lihat, murid prasekolah seramai 15 orang, murid tahun 1 seramai 29 orang, murid tahun 2 seramai 30 orang, murid tahun 3 seramai 29 orang, murid tahun 4 seramai 25 orang, murid tahun 5 seramai 26 orang, dan murid tahun 6 seramai 25 orang. Dan jumlah keseluruhannya adalah seramai 179 orang murid. Baiklah, kita beralih kepada kehadiran dan penglibatan murid dalam PDPR. Kehadiran dan penglibatan murid dalam PDPR bagi ketiga-tiga kelas menunjukkan bahawa penglibatan kehadiran murid sepanjang tempoh PDPR amat memberangsangkan, dan secara puratannya 25 hingga 30 orang murid hadir dan melibatkan diri dalam aktiviti PDPR. Murid juga dilihat memberi respon aktif semasa sesi PDPR dan menyiapkan tugasan mereka meskipun terdapat kelewatan dalam penghantaran tugasan disebabkan beberapa kekangan. Dan bagi kehadiran dan penglibatan murid tahun 1 di SK Putaton Inobong, ibu bapa dan penjaga juga telah memberikan kerjasama yang sangat baik. Hal ini kerana kanak-kanak ini masih dalam proses transisi dari prasekolah tadika ke aliran perdana sekolah rendah. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat pada Raja 3 ini menunjukkan kehadiran penglibatan murid 3 Bestari SK Tempasar Kinarut sepanjang sesi PDPR e-praktikum. Dalam Raja 2 pula menunjukkan bilangan murid mengikut kelas di Sekolah Kebangsaan Putaton Inobong Pinampang. Baiklah, seterusnya dalam Raja 5 pula menunjukkan kehadiran murid tahun 1 dari SK Inobong Putaton Pinampang sepanjang sesi PDPR e-praktikum. Berikutnya, gadget dan aplikasi yang telah digunakan semasa PDPR. Guru praktikum ini telah menggunakan pelbagai gadget dan aplikasi yang membolehkan mereka berinteraksi dengan warga sekolah, khususnya murid-murid yang diajar oleh mereka sepanjang menjalani e-praktikum. Aplikasi tersebut seperti WhatsApp, Telegram, dan Google Meet merupakan antara medium yang sering digunakan untuk berhubung dengan warga sekolah. Pelbagai aplikasi lain turut digunakan oleh guru praktikum untuk memastikan sesi PDPR tersebut menarik dan berkesan selaras dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat pada jadual 1 menunjukkan jenis gadget yang murid gunakan semasa PDPR. Terdapat 5 jenis gadget, iaitu komputer, komputer riba, tablet, telefon pintar dan juga modul. Dan data menunjukkan bahawa telefon pintar paling banyak digunakan dalam ketiga-tiga kelas, sementara gadget yang lain kurang digunakan. Penggunaan modul juga telah digunakan bagi murid tahun 1 di SK Inobong sebagai alternatif kepada murid yang tidak mempunyai gadget. Seterusnya, kita beralih kepada penggunaan aplikasi semasa PDPR mengikut kelas. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Raja 6 dan 7 di atas, aplikasi yang paling dominan digunakan ialah aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kedua-duanya menunjukkan peratusan yang sama bagi 3 Bestari dan 5 Cikal, iaitu sebanyak 45%. Aplikasi YouTube pula merupakan aplikasi kedua tertinggi, iaitu masing-masing 35% bagi 5 Cikal dan 32% bagi 3 Bestari. Seterusnya, aplikasi Google iaitu Classroom, Google Meet dan Google Form menunjukkan 10% bagi 5 Cikal tetapi hanya 3% bagi 3 Bestari. Word pula sebanyak 15% bagi 3 Bestari dan 8% bagi kelas 5 Cikal. Dan bagi aplikasi TikTok pula digunakan sangat sedikit, iaitu dalam 5 Cikal sebanyak 2%, manakala 3 Bestari sebanyak 5%. Bagi guru praktikum di SK Inobong Putaton pula, aplikasi WhatsApp paling banyak digunakan, iaitu sebanyak 45%, YouTube sebanyak 20%, Wordwall sebanyak 15% dan Google sebanyak 10%. Daripada kesemua bentuk aplikasi, WhatsApp merupakan pilihan utama guru-guru praktikum dalam PDPR, memandangkan aplikasi ini lebih ringan dan tidak memerlukan data yang banyak serta lebih pesrah pengguna. Manakala bagi aplikasi Google seperti Google Meet dan Google Class menunjukkan peratusan yang agak rendah kerana aplikasi ini memerlukan data yang lebih banyak untuk digunakan. Kaedah pelaksanaan sesi PDPR ketiga-tiga guru praktikum dilaksanakan secara dalam talian yang menggunakan grup chat melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram sebagai alternatif pilihan dan sebagai medium utama komunikasi.
Guru juga menggunakan video pengajaran yang telah dirakam lalu dimuat naik dalam YouTube sebagai bahan utama PDPR. Berdasarkan e-praktikum yang telah dijalankan, keseluruhannya aplikasi tertinggi digunakan ialah WhatsApp, Telegram dan YouTube. Aplikasi lain ialah Google Classroom, Google Form, Google Earth, WordWall, Quizwizard, Service Barrel, Live Worksheet, TikTok dan Instagram turut digunakan untuk memastikan sesi PDPR dilaksanakan dengan menarik dan memenuhi objektif yang ditetapkan. Kita masuk kepada cabaran dan halangan yang dihadapi semasa penggunaan gadget dalam PDPR. Pertama sekali, cabaran gadget yang dikongsi dalam keluarga. Dapatan kajian mendapati bahawa dalam kelas 3 Bestari terdapat seorang murid yang mempunyai 3 adik-beradik iaitu tahun 5, tahun 3 dan tahun 1 di sekolah yang sama. Hal ini menyebabkan adik-beradik tersebut terpaksa bergilir-gilir untuk melibatkan diri dalam kelas masing-masing. Cabaran yang kedua melibatkan ketiadaan peranti dan ketiadaan rangkaian internet, iaitu terdapat juga seorang peserta kajian dari kelas 3 Bestari yang tidak pernah mengikuti sesi PDPR kerana kedudukan tempat tinggalnya yang jauh di pedalaman tanpa ada sebarang rangkaian internet. Pihak sekolah telah mengambil inisiatif untuk menghantar lembaran kerja atau tugasan ke rumahnya. Dan cabaran yang ketiga melibatkan capaian internet yang lemah. Capaian internet yang lemah untuk memuat turun video PDPR yang berdurasi panjangnya lebih 10 minit yang diberikan oleh guru. Perkara tersebut mengekang keberkesanan proses PDPR dan murid akan lambat menghantar respon dan jawapan tugasan yang diberikan. Seterusnya kita lihat kepada manfaat keseluruhan jaringan teknologi digital bagi e-praktikum. Penggunaan jaringan dan aplikasi teknologi digital dalam e-praktikum dapat dibahagikan kepada beberapa tujuan utama seperti yang berikut, iaitu pertama sekali sebagai wahana komunikasi dengan pentadbir Institut Pendidikan Guru iaitu unit praktikum, pentadbir sekolah, pensyarah penyelia, guru pembimbing, ibu bapa dan penjaga murid. Yang kedua pula ialah wahana utama PDPR melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, YouTube dan aplikasi lain seperti Google Classroom, Google Form, Google Earth, WordWall, Quizwizard, Service Barrel, Live Worksheet, TikTok dan Instagram. Dan yang ketiga pula ialah sebagai wahana utama untuk laporan pemantauan melalui sistem MyForums IPG. Berdasarkan dapatan kajian, data menunjukkan bahawa ketiga-tiga guru praktikum telah menggunakan aplikasi untuk tujuan komunikasi dengan pihak-pihak seperti pentadbir IPG, pentadbir sekolah, pensyarah penyelia, guru pembimbing, ibu bapa atau penjaga murid. Aplikasi Google Meet telah digunakan semasa taklimat unit praktikum kepada pelajar yang akan menjalani praktikum serta semasa lawatan sosial pembimbing ke sekolah yang terlibat. Google Classroom juga digunakan sepenuhnya untuk edaran dan rujukan dokumen-dokumen praktikum yang berkaitan. Pensyarah pembimbing juga telah dimasukkan dalam WhatsApp rasmi kelas-kelas yang diajar oleh ketiga-tiga guru praktikum. Sebagai kesimpulannya, penggunaan jaringan teknologi digital melalui pelbagai aplikasi semasa menjalani e-praktikum telah memberi manfaat yang besar kepada guru dan murid sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Hal ini sekaligus membolehkan mereka mengadaptasi pembelajaran norma baharu berasaskan teknologi. Penggunaan gadget juga memberi ruang baharu komunikasi dua hala antara guru dan murid dalam medium pembelajaran sekolah untuk diteruskan ketika era pandemik. Murid juga terdedah dengan peranti elektronik serta menggalakkan mereka untuk meneroka pengetahuan yang lebih luas memandangkan segala maklumat ini berada di hujung jari. Tuntasnya, kajian ini telah memberi sumbangan kecil dalam penyelidikan bidang pedagogi, khususnya berkaitan pemanfaatan jaringan teknologi digital dan aplikasi dalam situasi negara dan dunia umumnya yang telah dilanda musibah COVID-19. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan sepanjang melaksanakan kajian ini. Sekian saja pembentangan kajian dari kumpulan kami. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, kita akan teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Alvira Alexandra atas pembentangan sebentar tadi. Saya teruskan dengan pembentang kelima iaitu Datin Mastura binti Muhammad Berawi dengan tajuk pembentangan beliau nilai tambah pelengkap pembelajaran bermakna membentuk karakter guru bahasa Melayu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.
Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian yang bertajuk Elemen Nilai Tambah Pelengkap Pembelajaran Bermakna Membentuk Karakter Guru Bahasa Melayu yang telah dihasilkan oleh Mastura binti Muhammad Berawi, Nurul Azlifah binti Zulkafali dan Nur Afizah binti Muhammad Nur. Pembentangan ini mengandungi tajuk seperti yang berikut: pendahuluan, tujuan kajian, objektif kajian dan soalan kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan, rumusan dan kajian lanjut. Kita mulakan dengan pendahuluan. Terdapat beberapa isu dalam sistem pendidikan, khususnya dalam bidang kurikulum yang dapat memberi kesan serta pengaruh termasuklah elemen nilai tambah dalam kurikulum. ENT dalam kurikulum merujuk kepada penyampaian aspek nilai, tingkah laku, prosedur, dasar pendidikan dan norma yang tidak diberikan secara formal tetapi secara tersirat yang wujud dalam persekitaran pendidikan. ENT merupakan satu daripada isu kurikulum yang wujud sama ada disedari ataupun tidak. Terdapat isu ENT dalam kurikulum adalah hasil daripada andaian dan jangkaan yang tidak dibincangkan, ditetapkan secara jelas atau disampaikan secara formal dalam persekitaran pembelajaran. Justru kesedaran tentang isu ENT perlu dipertimbangkan dan diambil perhatian kesannya sama ada kesan positif atau kesan negatif. ENT adalah bersifat kurikulum nilai tambah yang ditakrifkan sebagai satu set pelajaran, nilai dan perspektif tidak bertulis, tidak rasmi dan tidak disengajakan yang pelajar mempelajarinya bersama-sama dengan kandungan pendidikan yang lebih formal. ENT yang bersifat seperti kurikulum tersembunyi juga dikenali sebagai kurikulum tidak nyata. Kandungan ENT akan lebih mempengaruhi matlamat pendidikan khususnya terhadap aspek kemahiran, nilai dan budaya. ENT tidak boleh mempunyai ciri-ciri khusus tetapi boleh berlaku melalui perancangan dan tanpa dirancang. Seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah atau isu berdasarkan dapatan literatur. Terdapat isu pensyarah yang kurang peka atau kurang faham untuk menyerapkan ENT ini dalam proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran mereka. Tambahan pula terdapat ENT yang dilaksanakan secara tersirat dalam MK. Ketidakupayaan pensyarah menterjemahkan ENT seperti yang dihasratkan oleh KPM ini sudah pasti memberi kesan terhadap guru pelatih yang tidak berupaya pula untuk menyampaikan ilmu tersebut di sekolah. Kita lihat pula tujuan kajian. Penyelidikan ini akan mengupas tentang konsep ENT dan untuk mengenal pasti kandungan ENT dalam kursus-kursus bidang bahasa Melayu yang ditawarkan oleh IPG. Seterusnya kita melihat objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti elemen nilai tambah dalam maklumat khusus PISMP dan kedua, mengenal pasti fungsi elemen nilai tambah dalam MK PISMP. Kita akan lihat soalan kajian. Yang pertama, apakah elemen nilai tambah dalam MK PISMP? Dan yang kedua, apakah fungsi elemen nilai tambah dalam MK PISMP? Berikut merupakan kajian literatur Sri Wening 2012 dalam kajian tentang pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan menyatakan ENT yang diperoleh dari keluarga, sekolah, teman sebaya dan media massa cenderung cukup baik dalam pembentukan karakter seorang pelajar. Arniza dan Zamri 2017 membuat kajian tentang jenis-jenis penyerapan kemahiran bernilai tambah KBT dalam pengajaran guru bahasa Melayu berdasarkan tajuk pengajaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa dari segi tajuk, penyerapan KBT dalam tajuk karangan dan rumusan diikuti Komsas dan Tata Bahasa dilaksanakan dengan banyak.
Jenis KBT yang banyak digunakan dalam 4 tajuk tersebut ialah kemahiran belajar, cara belajar dan kemahiran berfikir. Berdasarkan tinjauan literatur, kajian tentang ENT tidak banyak dilaksanakan di IPG. Kajian KBT yang dilaksanakan di sekolah bertumpu kepada kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, pembelajaran konstruktivisme dan kajian masa depan. Justru, ENT ini perlu dibuat kajian secara terperinci untuk melihat impaknya dalam membentuk bakal guru yang mempunyai karakter yang seimbang. Metodologi kajian, sampel kajian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Sampel kajian. Sampel kajian ialah sebanyak 15 dokumen maklumat khusus yang ditawarkan dalam PISMP. Sebanyak 15 MK yang dianalisis dalam kajian ini ialah MK bagi kursus teras Bahasa Melayu PISMP. Teknik kumpulan data. Senarai semak digunakan bagi tujuan pengumpulan data iaitu ketika pengkaji hendak mengenal pasti ENT yang telah dijajarkan dalam MK PISMP. Prosedur pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji. Dalam kajian ini, MK adalah dokumen utama yang dikaji dan dianalisis menggunakan senarai semak. Dapatan kajian. Objektif 1, mengenal pasti ENT dalam MK PISMP seperti yang dipaparkan. Terdapat 23 ENT yang telah disenaraikan dalam pembinaan MK PISMP. Pengkaji telah mengkategorikan ENT kepada 3 kategori iaitu dasar, nilai dan pedagogi. Ketiga-tiga kategori ini memberikan ENT sebagai pembentukan karakter seorang guru sepanjang pengajian pelajar. Objektif 1, mengenal pasti ENT dalam MK PISMP berdasarkan data dalam jadual menunjukkan ketidakseimbangan kandungan ENT dalam MK PISMP yang telah dibina. Bagi nilai tambah IR 4.0, murid berkeperluan khas dan pemikiran saintifik yang terbanyak dimasukkan dalam MK iaitu masing-masing dalam 3 MK iaitu 20% daripada 15 MK. Kebanyakan ENT yang lain pada kekerapan 2 dan 1 iaitu dengan nilai 13.3% dan 6.67% daripada 15 MK PISMP. Objektif 2, mengenal pasti fungsi nilai tambah dalam maklumat khusus PISMP. Berdasarkan 23 ENT yang terkandung dalam MK PISMP, kesemua ENT tersebut mempunyai fungsi yang tersendiri untuk menjadikan proses PDP bermakna dan membentuk karakter guru berkualiti. Dalam kajian ini, pengkaji mengkategorikan karakter berdasarkan ENT kepada karakter yang umum iaitu kerjaya, kemasyarakatan dan kewarganegaraan. Namun, jika dikategorikan lebih mendalam, 3 kategori ini lebih luas lagi maksudnya. Kajian menunjukkan hasil dapatan dapat dirumuskan bahawa ENT yang tergandung dalam MK menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan akan membentuk karakter guru yang lebih sempurna melalui latihan perguruan yang dilaksanakan. Sebanyak 23 nilai tambah yang terkandung dalam MK PISMP ini kesemuanya diletak dalam kursus-kursus tertentu untuk melengkapkan kandungan khusus agar dapat membantu proses PDP lebih bermakna.
Berdasarkan masalah kajian dalam kajian ini, situasi pensyarah tidak peka dan kurang faham untuk menyerapkan ENT ini dalam proses penyampaian PDP mereka akan dapat diatasi. Kewujudan ENT ini perlu diberi perhatian dan diambil berat sama seperti kurikulum formal. ENT ini bertindak sebagai alat pembentukan akhlak dan pekerti mulia di samping memberikan maklumat yang jelas tentang dasar-dasar semasa dalam pendidikan. Dapatan kajian ini diharap dapat mendedahkan melalui ENT bahawa karakter boleh dibentuk dalam diri bakal guru semasa dalam latihan perguruan berdasarkan konstruk besar di bawah kategori kerjaya, kemasyarakatan dan kewarganegaraan. Berdasarkan 3 konstruk ini, tenaga pengajar dapat membentuk guru pelatih untuk membina karakter guru yang berkualiti kelak. Kesimpulannya, hasil kajian diharapkan dapat menjana idea untuk memantapkan lagi usaha pembangunan pendidikan pelajar guru pelatih melalui ENT yang diserapkan secara jelas dalam MK. Cadangan kajian seterusnya, kajian boleh dilaksanakan untuk melihat bagaimana kesan penerapan ENT dalam kurikulum PISMP. Kedua, kajian terhadap keperluan ENT dari aspek pelengkap kepada kurikulum formal yang terkandung dalam setiap kursus. Dan ketiga, kesan terhadap gaya pembelajaran pelajar terhadap ENT yang terkandung dalam MK. Rujukan. Sekian, terima kasih. Sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, kita teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Hadirin, saya akan teruskan dengan pembentang ke-6 iaitu Aidil Azri bin Roslan dengan tajuk pembentangan beliau, penggunaan bahan visual dalam meningkatkan tahap kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aidil Azri bin Roslan dan rakan kajian saya yang lain iaitu Azra Nashwa binti Azmi, Muhammad Alif Izzuddin bin Rosli dan Dr. Juarez binti Marjonet akan membentangkan satu kajian yang bertajuk penggunaan bahan visual dalam meningkatkan tahap kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk. Jadi, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Subjek bahasa Melayu berperanan membentuk masyarakat terutamanya murid-murid dari pelbagai aspek meliputi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Yang kedua, kemahiran menulis merupakan kemahiran berbahasa tertinggi yang berkembang selari mengikut perkembangan otak dan pengalaman berbahasa seseorang. Yang ketiga, keberhasilan seseorang murid dalam mata pelajaran penulisan bahasa Melayu bergantung kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, bahan visual menjadi satu medium kepada guru dalam menerangkan sesuatu konsep pembelajaran dengan cara yang berbeza daripada penerangan lisan semata-mata. Seterusnya, kita pergi kepada pernyataan masalah. Yang pertama, Christine Anak Lisah dan Zamri Mahamud 2018 menyatakan bahawa kaedah konvensional yang disamakan seperti kaedah chalk and talk semata-mata kurang berhasil minat murid. Maksudnya di sini bahawa kaedah yang menggunakan penulisan ataupun berbahasa ataupun bertutur semata-mata kurang menarik minat murid dalam menghadapi ataupun mempelajari pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, Rahil Mahyudin, Habibah Ilyas dan Kamariah Abu Bakar 2009 juga menyatakan bahawa guru perlu peka terhadap pemilihan bahan pengajaran bagi meningkatkan motivasi minat murid untuk belajar. Yang ketiga, Muhammad Hazrin Shah Hassan
Syahril Nizam Syari dan Nur Azwan Yaakob 2009 menyatakan terdapat kesalahan yang sering dilakukan dalam penulisan ayat majmuk seperti kesalahan penggunaan frasa nama, penggunaan frasa kata kerja dan kata hubung predikat. Maksudnya di sini bahawa murid-murid yang membuat ataupun membina ayat majmuk ini banyak menggunakan kesalahan terhadap frasa nama, frasa kata kerja dan kata hubung. Mereka tidak dapat menentukan ataupun tidak dapat memastikan kata hubung yang sesuai dengan ayat berikut. Yang keempat, Cik Muhammad Nur dan Ahmad 2015 menyatakan bahawa semasa proses PDP mata pelajaran bahasa Melayu dilaksanakan, masih terdapat guru-guru yang menggunakan kaedah atau teknik membaca buku teks semata-mata. Maksudnya di sini bahawa kita dapat melihat bahawa guru sekarang ataupun guru lama banyak menggunakan kaedah membaca buku teks semata-mata tanpa melibatkan aktiviti PAK 21 ataupun aktiviti yang mempelajari ke arah kepada inovasi. Berdasarkan kepada kajian, kita ada objektif kajian dan soalan kajian. Objektif kajian yang pertama iaitu mengenal pasti kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 4. Dan soalan kajian pula, sejauh manakah kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 4. Objektif yang kedua, mengenal pasti kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk, iaitu selari juga dengan soalan kajian yang kedua, apakah kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk. Kita beralih kepada kerangka konseptual. Di sini saya menggunakan kerangka konseptual yang berdasarkan kepada model pemprosesan maklumat, iaitu kita lihat kepada guru bahasa Melayu yang akan menggunakan model pemprosesan maklumat, iaitu dalam menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat, kemudian maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek, kemudian diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang. Seterusnya, guru akan menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran dan menggunakan bahan visual seperti gambar, grafik, ilustrasi, peta atau rajah dan melihat kepada kesan penggunaan bahan visual terhadap kemahiran murid dalam membina ayat majmuk. Berdasarkan kepada metodologi kajian, reka bentuk kajian yang saya gunakan ialah pendekatan kuantitatif berdasarkan kepada kaedah tinjauan. Persempelan pula sebanyak 63 orang guru bahasa Melayu tahun 4 di sekitar zon PPD Pasir Putih, Kelantan. Saiz sampel ditentukan berdasarkan jadual Craigie dan Morgan 1970. Instrumen kajian pula, saya menggunakan soal selidik yang telah diubah sesuai daripada kajian Sumarni dan Zambri 2018. Saya juga menggunakan skala Likert 5 mata. Yang pertama, kita ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian A, iaitu profil responden sebanyak 4 item. Bahagian B, kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 4 sebanyak 8 item. Dan bahagian C, kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk sebanyak 8 item juga. Kesahan ditentukan oleh 2 orang pakar kandungan, iaitu Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Kecemerlangan Akademik. Manakala seorang pakar bahasa, justru kesahan telah ditentukan sebanyak 3 orang pakar, iaitu 2 pakar kandungan dan 1 pakar bahasa. Berdasarkan kepada kajian rintis, iaitu kebolehpercayaan, berdasarkan konstruk kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 4 sebanyak 8 item, nilai alpha combat yang telah diperolehi adalah 0.94. Konstruk yang kedua, kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk, iaitu juga 8 item, nilai alpha combat yang diperolehi oleh sebanyak 0.92, iaitu kedua-dua konstruk ini adalah sangat baik. Kajian rintis dilakukan kepada 30 orang guru bahasa Melayu tahun 4 di sekitar zon PPD Pasir Putih, Kelantan. Berdasarkan prosedur pengumpulan data, saya telah menyediakan surat kebenaran daripada pihak institut. Kemudian permohonan kebenaran mengumpul data kajian kepada pentadbir sekolah. Yang ketiga, saya telah memilih sampel kajian. Yang keempat, taklimat borang soal selidik dan mengedarkan soal selidik kepada responden. Dan yang terakhir, mengumpul dan menganalisis data.
Berdasarkan prosedur penganalisisan data, saya menggunakan Statistical Package for the Social Science versi 26 iaitu SPSS. Seterusnya, analisis deskriptif iaitu kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai. Interpretasi skor min telah diadaptasi daripada kajian Sumarni dan Zamri 2018 iaitu skor min 1 hingga 2.33, interpretasi min rendah 2.34 sehingga 3.67, interpretasi min sederhana. Yang ketiga 3.68 sehingga 5.00 iaitu interpretasi min yang tinggi. Dapatan kajian pula berdasarkan aspek kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahun 4, min telah diperolehi sebanyak 4.08, sisihan piawai 0.385 dan interpretasi min yang ditunjukkan adalah tinggi. Aspek yang kedua, kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk, min 4.19, sisihan piawai 0.268, interpretasi yang ditunjukkan adalah tinggi. Berdasarkan analisis item kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahun 4, kita dapat lihat bahawa nombor item B3 dan B4 adalah berada pada tahap yang sederhana, manakala nombor item bagi B7 berada pada tahap yang paling tinggi. Berdasarkan kepada analisis item kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk pula, nombor item C3 berada pada tahap sederhana iaitu yang paling terendah, dan silapan menunjukkan bahawa min berada pada tahap yang paling tinggi. Kesimpulannya, guru perlu kerap menggunakan bahan visual dalam bahasa Melayu kerana bahan visual merupakan satu bahan rangsangan yang dapat menarik minat murid dalam membantu kaedah pengajaran dalam bahasa Melayu. Yang kedua, penggunaan bahan visual oleh guru dapat memberi hasil dan peningkatan kepada kemahiran murid dalam membina ayat majmuk. Berdasarkan kepada implikasi pengetahuan, memberi pengetahuan kepada guru tentang keupayaan penggunaan bahan visual dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mengisi kelompokan kajian-kajian lepas yang berfokus kepada penggunaan bahan visual. Implikasi empirikal pula, kajian tentang pengaplikasian bahan visual yang menggunakan kaedah tinjauan oleh Ahmad Rizal, Mada dan Yahya Buntat 2011. Yang kedua, mengisi kelompokan tersebut dengan menggunakan kaedah tinjauan untuk mengkaji dengan lebih lanjut tentang penggunaan bahan visual terhadap aspek tata bahasa yang lain. Manakala implikasi praktikal pula, penggunaan bahan visual dalam PDP adalah lebih berkesan kepada murid daripada langkah PDP yang tidak menggunakan bahan visual. Berdasarkan kajian yang telah dibuat kepada 4 bahagian iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan satu program latihan yang mengambil kira proses penggunaan bahan visual yang lebih menyeluruh. Kedua, mengedarkan contoh-contoh bahan visual yang telah dicipta oleh guru-guru sekolah lain. Berdasarkan pada cadangan sekolah pula, menubuhkan jawatan kuasa penyediaan dan pengurusan berkaitan dengan bahan visual. Yang kedua, mengadakan pertandingan mencipta bahan visual dalam kalangan guru-guru di sekolah. Cadangan kepada guru pula memerlukan anjakan paradigma yang membawa kepada perubahan PDP dalam mengintegrasikan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel. Kedua, meningkatkan tahap kemahiran diri terutamanya dalam memilih, mengebuah suai dan menghasilkan bahan visual yang dapat memenuhi objektif pelajaran. Cadangan yang keempat terhadap kajian lanjutan. Beberapa kajian lanjutan yang serupa boleh diperluas ke peringkat negeri dan kebahasaan. Yang kedua, kajian berbentuk perbandingan antara guru Bahasa Melayu di pelbagai jenis dan ciri sekolah juga boleh dijalankan. Yang ketiga, meninjau pengaplikasian bahan visual dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah dan Bahasa Arab. Berikut merupakan rujukan yang telah disediakan. Justru itu sahaja pembentangan kajian daripada saya dan rakan-rakan kajian saya terhadap pembentangan yang telah dilakukan. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang.
Assalamualaikum. Nur Safa sebagai pengurusi dan yang lain-lain. Baik, berkenaan dengan bahan visual, yang pertama, boleh tak berikan contoh bahan visual yang kumpulan ni pernah hasilkan? Kalau boleh terangkan sedikit sebelum soalan yang kedua muncul. Terima kasih. Ada jawapan? Tak ada jawapan? Kalau tak ada, tak apa, Safa. Terima kasih. Jadi soalan kedua, tak Eddie lah nak soal. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga diucapkan kepada saudara Aidil Azri bin Roslan atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sampailah sudah kepada peserta terakhir untuk kajian ilmiah. Sama-sama kita saksikan video yang bertajuk Tahap Penguasaan Guru Terhadap Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu oleh Tivagaran Anak Lelaki Pobalan. Dipersilakan. Baiklah, selamat sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya mengucapkan kepada para juri dan rakan-rakan seperjuangan saya. Hari ini saya Tivagaran Anak Lelaki Pobalan, bekas pelajar PISMT tahun 2018 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Tahap Penguasaan Guru Terhadap Pengaplikasian Pendekatan Didik Hibur dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Untuk maklumat para juri, nama pencara penyalin saya ialah Puan Wijaya Lecemit, anak perempuan Muniandi. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pembentangan kajian, pembentangan saya terdiri daripada 12 aspek utama ini. Baiklah, kita lihat pada pengenalan kajian. Bidang pendidikan. Malaysia juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan perubahan yang drastik terhadap sistem pendidikan guru dan murid.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan pedagogi abad ke-21 yang memberi fokus terhadap kelancaran maklumat, kompetensi teras, media dan teknologi, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Oleh itu, salah satu pendekatan yang mampu memenuhi ciri-ciri di atas adalah melalui pelaksanaan pendekatan didik hibur dalam amalan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, menurut Nordic Mamat tahun 2016, pendekatan didik hibur bermaksud kaedah pembelajaran dalam pendidikan untuk mengajar subjek dengan menumpukan pada penggunaan dan pemahaman serta penyerapan sekeliling murid. Seterusnya, kita lihat pada penyataan masalah. Terdapat 3 masalah utama yang dapat saya analisis sebelum menjalani kajian ini. Yang pertamanya ialah menurut Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2012, pada tahun 2011, Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi ataupun AKEPT telah menjalankan kajian kualitatif secara pemerhatian di 41 sekolah di seluruh Malaysia, telah mendapati sebanyak 50% sesi pengajaran menggunakan pendekatan pengajaran tradisional yang berbentuk syarahan sahaja untuk memberikan input kepada murid semata-mata tanpa melibatkan penyertaan mereka dalam proses pengajaran. Yang kedua, menurut Syafiq Muhammad Daud tahun 2011, pengetahuan guru yang kurang memuaskan dalam menarik minat para murid dan sikap guru yang serius dan tegas semasa mengajar mata pelajaran bahasa Melayu menyebabkan murid tertekan dan bimbang untuk terlibat dalam proses pengajaran guru. Seterusnya, menurut Alice Putih tahun 2016, pengajaran guru yang tidak melibatkan murid ini menyebabkan murid konteng sekolah untuk mengelakkan diri dari berada di dalam kelas yang membosankan. Seterusnya, kita lihat pada objektif kajian dan soalan kajian. Terdapat satu objektif kajian dalam kajian ini, iaitu mengenal pasti tahap penguasaan guru bahasa Melayu terhadap pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Soalan kajian, sejauh manakah tahap penguasaan guru bahasa Melayu terhadap pengaplikasian pendekatan didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat pada kerangka konseptual. Ini adalah kerangka konseptual kajian saya. Tajuk kajian, teori kajian. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah teori pengajaran konstruktivisme. Objektif kajian, seperti mana yang saya menyatakan sebelum ini, pengumpulan data melalui borang soal selidik, penganalisisan data dalam bentuk statistik berciri deskriptif. Seterusnya, kita lihat pada metodologi kajian. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan kuantitatif. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah tinjauan. Persempelan yang digunakan dalam kajian ini ialah persempelan rawat muda, dan sampel yang digunakan dalam kajian ini ialah seramai 66 orang guru bahasa Melayu di daerah Petaling Jaya. Seterusnya, kita lihat pada instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik yang telah diadaptasi daripada kajian Hidayati Abdul Wahab tahun 2013 dan Alexander Ambigapati tahun 2012. Instrumen kajian ini juga telah mendapat kesahan daripada 2 orang pakar bahasa dan 2 orang pakar kandungan. Instrumen kajian ini juga telah digunakan untuk melaksanakan kajian rintis yang melibatkan 30 orang guru dan mempunyai nilai alfa kronbat sebanyak 0.88. Seterusnya, kita lihat pada struktur instrumen kajian. Instrumen kajian ini mempunyai 2 bahagian. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, penguasaan guru bahasa Melayu terhadap pendekatan didik hibur. Skala yang digunakan dalam instrumen kajian ini ialah skala Likert 5. Seterusnya, kita lihat pada prosedur pengumpulan data dan prosedur penganalisisan data. Prosedur pengumpulan data, pengkaji memohon kebenaran mengumpul data daripada pihak pentadbir di sekolah. Pengkaji telah menjelaskan tujuan kajian ini dilaksanakan kepada responden dalam borang soal selidik iaitu Google Form. Akhirnya, pengkaji telah mengantar pautan borang soal selidik iaitu Google Form melalui email kepada guru-guru daerah Petaling Jaya yang mengajar subjek bahasa Melayu. Seterusnya, prosedur penganalisan data. Data mentah setiap item telah dimasukkan ke dalam perisian SPSS versi 28.0. Akhirnya, data telah dianalisis dalam bentuk statistik deskriptif dengan menggunakan nilai min dan nilai sisian piawai berdasarkan jadual interpretasi ini. Seterusnya, kita lihat pada dapatan kajian. Ini adalah jadual analisis min dan sisian piawai penguasaan guru terhadap pendekatan didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah. Berdasarkan jadual ini, kita dapat lihat semua item mempunyai nilai min dan nilai sisian piawai yang agak tinggi. Namun, terdapat
dua item yang mempunyai nilai min yang sangat tinggi, iaitu item nombor 6 dan item nombor 8, dan satu item mempunyai nilai min yang terendah, iaitu item nombor 9. Seterusnya, pendapatan kajian secara keseluruhan. Penguasaan ini mempunyai nilai min sebanyak 4.90, sisian piawai sebanyak 0.225, serta secara keseluruhannya dapatan kajian menunjukkan dapatan kajian ini berada pada tahap yang agak tinggi. Seterusnya kita lihat pada kesimpulan kajian. Hasil kajian ini mendapati guru-guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Daerah Petaling Jaya mempunyai penguasaan tinggi terhadap pengaplikasian pendekatan didik keyboard dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kajian ini juga menunjukkan bahawa guru yang sentiasa bersikap positif terhadap pendekatan akan turut menghasilkan impak yang positif terhadap hasil pembelajaran dan kemenjadian seseorang murid. Kenyataan ini disokong penuh oleh hasil dapatan kajian Nurleha tahun 2016 yang mendapati sikap positif guru terhadap pendekatan mempunyai hubungan dengan tahap sikap dan kemahiran pelaksanaan guru. Seterusnya kita lihat pada implikasi dan cadangan kajian. Terdapat 3 implikasi dalam kajian ini. Yang pertamanya, implikasi pengetahuan. Pihak guru perlu mempunyai keupayaan penggunaan pendekatan didik keyboard dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kedua, implikasi praktikal. Pihak guru juga perlu menguasai konsep pengajaran Bahasa Melayu berbentukan elemen didik keyboard agar pemahaman yang mantap terhadap konsep tersebut. Yang ketiganya, implikasi empirikal. Terdapat beberapa kajian yang telah memberi implikasi empirikal kepada kajian ini. Antaranya ialah kajian Creswell tahun 2014, Eliza Ramli tahun 2013, Mazurah Sulaiman tahun 2014, Zamri Mahmud tahun 2017 dan Zanaria Wahab tahun 2017 telah menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual terhadap pengaplikasian pendekatan didik keyboard dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Seterusnya kita lihat pada cadangan kajian. Terdapat 3 cadangan kajian. Yang pertamanya, bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM harus menyediakan kemudahan infrastruktur, contohnya seperti komputer, LCD dan segala peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan PDPC berasaskan elemen didik keyboard. Yang keduanya, bagi pihak sekolah, guru-guru juga perlu diberikan latihan yang spesifik dalam pengaplikasian pendekatan didik keyboard dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Yang ketiganya, pihak guru pula perlu menunjukkan perwatakan yang menarik, kecindan, tidak menakutkan murid dan bahasa yang digunakan mestilah bersesuaian dengan tahap murid. Seterusnya kita lihat pada cadangan kajian lanjutan. Terdapat 3 cadangan kajian lanjutan. Yang pertamanya adalah sampel yang lebih besar. Kajian ini telah menggunakan sampel yang lebih kecil, iaitu hanya melibatkan 66 orang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dari daerah Petaling Jaya. Oleh itu, kajian lanjutan dicadangkan supaya menggunakan sampel yang lebih besar untuk mendapatkan dapatan yang lebih kukuh dan mantap. Keduanya, memperluaskan lokasi kajian. Hal ini kerana kajian ini telah melibatkan guru-guru dari daerah Petaling Jaya sahaja sebagai sampel. Oleh itu, kajian lanjutan dicadangkan supaya memperluaskan lokasi kajian lagi. Contohnya, guru-guru dari negeri-negeri dan daerah-daerah lain juga turut menjadi sebagai sampel ataupun responden. Yang ketiganya ialah mempelbagaikan instrumen. Hal ini kerana kajian ini hanya menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen. Hanya borang soal selidik. Oleh itu, kajian lanjutan dicadangkan supaya mempelbagaikan instrumen. Contohnya seperti eksperimental, pemerhatian, dokumentasi dan sebagainya. Baiklah, ini adalah rujukan kajian saya, sebahagian rujukan kajian saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagi peserta terakhir ini, tiada sesi soal jawab yang akan dilakukan kerana beliau tidak hadir dan terlibat dengan kes kematian. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tibagaran anak lelaki Pobalan atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara,
Umpama memanjat dah sampai puncak, umpama berlayar sahur di labuh. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi saluran ini. Entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Jangan lupa untuk mengisi borang penilaian program dan borang LAM PT 1103. Diingatkan juga kepada para pelajar untuk mengisi kehadiran pada pautan yang telah diberikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta para hadirin untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Okey. Saya kira. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Majlis bersurai.